Dan pada hari ini, makhluk bersaiz nano ini, yang teramat kecil ini, yang di luar sana seperti mati, tiba-tiba telah menggoncang, mengacau bilaukan kehidupan makhluk besar yang bernama insan. Ekonomi Amerika dijangka akan menguncup sebanyak 6.1%. Makhluk nano bersaiz kecil menggoncangkan makhluk besar, malah menggoncangkan kuasa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, saya Dr. Daniel bin Zainal Abidin bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada kali ini, dan kita berada di program Shotath, singkatan bagi Short Tazkirah, yang akan kita adakan dalam bahasa Inggeris. Cuma kali ini kita adakan dalam bentuk dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dicampur dengan bahasa Inggeris, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan dihormati lagi dimuliakan, makhluk nano telah menggoncangkan kuasa besar. Ini tajuk kita pada hari ini. Dan makhluk nano itu bermaksud satu makhluk yang teramat kecil. Dan ia bernama virus. Virus ni pelbagai. Dan yang telah menghasilkan COVID-19 pada hari ini ialah virus SARS-CoV-2. Ia makhluk yang teramat kecil, yang hanya mampu dilihat menggunakan mikroskop elektron ataupun elektron mikroskop. Saiznya lebih kurang 100 nanometer, begitu kecil. Dan dia mempunyai 3 ramuan penting. Pertama, dia ada ramuan genetik. Dalam konteks SARS-CoV-2, ramuan genetiknya ialah RNA. Kemudian dia ada protein, dan dia ada lapisan lemak. Itu sahaja 3 ramuan utama makhluk nano ini. So this virus is very small, about 100 nanometer in size. Can only be seen not by the normal microscope, but by the electron microscope. It is very small. Dan makhluk yang terlampau kecil ini boleh dianggap seperti mati. Dia cuma agresif dan hidup, berkembang biak bila berada dalam host. Host itu boleh dalam bentuk manusia seperti kita, haiwan ataupun bakteria. Dalam konteks SARS-CoV-2, host itu adalah kita, manusia. Di luar sana, bukan di dalam badan kita, bukan di dalam badan host, di luar sana, dia seperti mati. Seolah-olah tidak hidup. Kata saintis, virus outside there is dormant or inert, with no metabolism, no mobility, and it is not able to reproduce. Di luar sana, dia tidak bergerak dan dia tidak mampu untuk berkembang biak. Tetapi ketika memasuki host seperti manusia, tiba-tiba dia mengembang biak dengan pesat dan dahsyatnya, sehingga akhirnya dia mematikan sel-sel dalam badan dan membunuh manusia. Dan pada hari ini, makhluk bersaiz nano ini, yang teramat kecil ini, yang di luar sana seperti mati, tiba-tiba telah menggoncang, mengacau bilaukan
kehidupan makhluk besar yang bernama insan. Aduhai kerdilnya insan, sehingga makhluk kecil ini telah mengacau bilaukan kehidupan insan yang berganda-ganda lebih besar berbanding virus itu. Malah menggoncangkan kuasa besar. Sehingga Presiden Amerika pun mendapat jangkitannya. Sehingga Perdana Menteri Britain pun mendapat jangkitannya. Dan begitulah seterusnya. Dan mengikut kajian oleh pakar-pakar ekonomi, sebagai contoh, kajian yang dilaporkan oleh CNN.com bertarikh 28 Ogos 2020 menyebutkan bahawa the world's top developed economies are officially in a recession. Negara-negara maju yang terkenal di dunia sekarang ekonominya sedang menguncup, termasuk Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom and the United States. Canadian economic output shrank by 11.5%. Ekonomi Kanada menguncup 11.5%. The US economy is forecast to contract 6.1%. Ekonomi Amerika dijangkakan menguncup sebanyak 6.1%. Makhluk nano bersaiz kecil menggoncangkan makhluk besar, malah menggoncangkan kuasa besar. Kenyataan oleh Airbnb CEO Brian Chesky pada tanggal 25 Jun 2020. Airbnb ini hebat di Amerika di bidang industri pelancongan. Hebat dia. Tiba-tiba CEO-nya berucap baru-baru ini mengatakan, it took us 12 years to build and we lost almost everything in 6 weeks. Kesan makhluk nano ini kepada Airbnb ialah mereka membangunkan Airbnb selama 12 tahun untuk jadi hebat. Tetapi dalam masa lebih kurang 6 minggu sahaja kesan pandemik, mereka hampir-hampir kehilangan segala-galanya. Allahu Akbar. Begitu sekali kesan makhluk halus ini kepada makhluk besar dan kuasa-kuasa besar. Dan virus ini, kita sebutkan tadi, di luar sana dia seperti mati. Seolah-olahnya mati. Dormant and inert. Tetapi ketika dia masuki host, yakni manusia, melalui saluran pernafasan, melalui hidung, mulut, mata, bila ia berpeluang memasuki kita, dia akan menyerang sel. Sel itu lebih kurang 1000 kali ganda besarnya berbanding satu virus itu. Satu virus itu berbanding sel. Sel itu lebih kurang 1000 kali ganda lebih besar daripada virus. Tapi bila virus itu memasuki sel, dia masukkan ke dalam sel itu ramuan genetiknya, iaitu RNA. Dan ramuan genetik yang bernama RNA ini seolah-olahnya memberi arahan kepada sel untuk mengeluarkan virus-virus baru dalam bahasa mudah. Sehingga akhirnya jutaan virus baru dihasilkan. Kesan daripada virus berada di dalam host seperti manusia dan akhirnya dimanfaatkan sistem sel untuk menghasilkan lebih banyak virus sehingga akhirnya sel itu mati dan akhirnya manusia itu pun boleh mati dan meninggal dunia. Apakah pengajaran untuk kita manusia? Pengajarannya ialah kita kerdil. Kita jangan sombong, kita jangan bongkak. Dengan makhluk sekerdil ini pun kita kalah. Bermula 31 Disember 2019. Hari ini Oktober. Keadaan masih tenat. Di Malaysia termasuk. Kes tertinggi di Malaysia direkodkan pada tanggal 18 Oktober
Kesnya 871 kes. Tertinggi di Malaysia. Kita ingatkan semakin reda. Tidak. Demikian juga dunia. Sudah menjangkiti lebih daripada 40 juta orang. Dengan kematian melebihi 1,1 juta kes kematian. Manusia hidup dengan norma baru. Makhluk kecil ini mengubah norma hidup kita. Mengisyaratkan memang kita lemah. Sekaligus mengingatkan kepada kita tentang satu ayat dari surah Fatir, surah nombor 35, ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid." Maksudnya, wahai manusia, kamu kesemuanya fuqara. Artinya, kamu kesemuanya berhajat kepada Allah. Kamu kerdil, kita kerdil. Kamu, kata Allah, fuqara. Berhajat kepada Allah. Jangan sombong, jangan bongkak. Stop your arrogance. Kamu berhajat kepada Allah. Dan Allah itu dia Al-Ghani Al-Hamid. Dia maha kaya lagi maha terpuji. Seterusnya Allah menegaskan, in yasha', jika Allah mau, jika Allah menghendaki, yudhhibukum, dia musnahkan kamu jika Allah mau. Jika Allah berkehendak, dia hantarkannya makhluk seperti virus ini, yudhhibkum, dengan itu kamu musnah, hancur. Seluruh kehidupanmu hancur, musnah dengannya. Jika Allah berkehendak, itu senang saja berlaku. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan selepas itu Allah gantikan kamu dengan makhluk yang baru. Jika Allah mau. Jangan sombong. Kamu berhajat kepada Allah. Sekaligus kita nak berdoa kepada Allah berdasarkan ayat ini dengan mengatakan, ya Allah, kami kerdil. Ampunilah dosa kami, tolonglah kami, jangan hancurkan kami. Jadikanlah kami sejahtera dalam kehidupan ini, dan begitulah seterusnya sampai ke akhirat. Ya, memang kami fuqara, kami kerdil berhajat kepadamu. Maka dunia tiba-tiba berubah dengan norma baru. Dengan pelitup mukanya, ada seolah-olahnya pakaian seragam bagi dunia. Pergi ke mana-mana pun, pum, ada pelitup muka. Seragam jadinya kita. Kemudian ada sajalah sabun, sanitizer, duduk 1 meter, tidak boleh berdekat-dekatan. Okey, itu SOP kita patuh. Norma baru. Virus ini mengajar kita untuk wujudkan norma baru. Hebat sungguh virus ini. Kesan daripada petunjuk daripada Allah tentang kelemahan kita. Sekaligus kita tiba-tiba nakkan kebebasan, terikat dengan norma baru. Silakan. Tetapi jangan lupa norma yang Allah mahu terhadap kita. Cara hidup yang Allah mahu terhadap kita. Cara hidupnya ialah seperti mana yang terdapat dalam surah yang kita popularkan di Malaysia, malah di dunia, surah Yasin. Surah nombor 36. Ayat nombor 60 sampai ke ayat nombor 63. Allah berfirman, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Inilah yang kita harapkan menjadikan norma hidup kita, menjadikan cara hidup kita yang bukan baru, yang dikehendaki oleh Allah, dan jika belum hidup berdasarkannya, ya hiduplah dengannya, mungkin baharu bagi kita yang seperti itu. Apa maksud ayat tadi? Tidakkah, kata Allah, aku telah berjanji kepada kamu dalam bentuk mengarahkan kamu, jangan ikut kehendak syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Sebaliknya, sembahlah aku, kata Allah. Itulah jalan yang lurus. Maka pengajaran besar bagi kita ialah kita lemah. Kita kerdil di sisi Allah. Makhluk Allah ini menggoncangkan kita, menampakkan kita lemah dan kita kerdil.
dan kita berhajat kepada Allah. Dan ketika kita berhajat kepada Allah, sewajarnya kita patuh mengikut norma-norma yang Allah tetapkan, iaitu hidup berdasarkan siratul mustaqim, berdasarkan jalan yang lurus yang Allah mahu kita mengharunginya berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Semoga dengannya hidup ini akan sejahtera. Allah tidak musnahkan kita, tidak menghancurkan kita, malah menyelamatkan kita, insya-Allah. Sekianlah Shortcast untuk kali ini. Bertemu di lain ketika. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.